Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk turut sama-sama membahaskan usul titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, yang mana telah pun menyampaikan titah ucapan kepada kita untuk kita fahami sekaliannya. Tuan Speaker, sesungguhnya menginsafi terhadap perilaku sebahagian daripada rakyat termasuk sebilangan pemimpin yang bertindak menghina raja dan institusi raja serta kepimpinan negara adalah satu fenomena yang amat malang sekali. Perkara penghinaan seperti ini dapat kita lihat termasuk di dalam media-media sosial, malah di tempat-tempat awam, melalui demonstrasi-demonstrasi dan juga di dalam Dewan Yang Mulia ini. Penghinaan ini berlaku dalam bentuk memperlekeh, memfitnah dan menderhaka serta seperti bersekongkol, menyerang lahap datu adalah merupakan suatu yang amat keterlaluan dan berbahaya kepada negara kita. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri dan Kementerian Komunikasi Multimedia kerana menyedari perkara ini dan mengambil inisiatif untuk sentiasa mengingatkan rakyat terhadap tanggungjawab untuk mentaati negara dan juga menjaga kedaulatan negara melalui media-media utama yang dimiliki oleh kerajaan. Tuan Speaker, penghinaan dan fitnah kepada pemimpin dan raja yang disebar melalui media sosial dan ucapan-ucapan awam adalah suatu yang amat keji dan bertentangan dengan prinsip masyarakat beragama serta tiada bertanggungjawab. Saya ingin memetik apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, menyebutkan bahawa menderhaka kepada pemerintah dan memerangi mereka maka hukumnya adalah haram. Termasuk dalam takrifan menderhaka ialah membantah tanpa mengikut saluran yang sah, seperti penganjuran demonstrasi jalanan dan merosakkan kesejahteraan awam sebagaimana yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Cara pembangkang ini seperti tikus membaiki labu. Kalau nerus bangun ya, Ahmad. Tidak ada masa, jadi saya tidak benarkan persoalan lagi. terjemahan pada Imam Nawawi. Tak bagi jalan lah tu. Itu persoalan tu. Mentaati pemerintah termasuk dalam fiqh siasat. Tak bagi jalan Persoalan duduk lah yang tafsir Ahmad. terjemahan kepada teks Imam Nawawi tak betul. Masalah rakyat. Itu penipuan terhadap teks. Mustahil Ya, Ahmad. dapat diwujudkan Tak bagi jalan satu duduk kerajaan yang aman dan kuat bagi melaksanakan kemaslahatan rakyat tanpa wujud ketaatan dan kerjasama daripada rakyat. Jelas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memperingatkan kepada semua orang-orang yang beriman supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga taat kepada ulul amri, iaitu pemimpin-pemimpin yang dilantik di kalangan kita. Mentaati raja dan pemimpin yang adil adalah wajib, di mana ketidakadilan raja dan pemerintah, di manakah ketidakadilan ini raja dan penipuan pemerintah terhadap Imam Nawawi sehingga kita selalu memperlekeh bendera dan sebagai lambang kebesaran raja dan negara serta kebanggaan rakyat. Tuan Speaker, Pasal agama ni salah Kita boleh boleh sebut betul Speaker. apa yang salah. Lepas saya habis bercakap Pasal tentang agama bangkang. salah Sekarang boleh kenapa? sebut. Dia nak bagi jalan, kata bagi jalan. Dia tak bagi jalan. Saya tidak bagi Tak apa. jalan. Salah Tuan Speaker, saya nak menjelaskan di sini Ini bahawa penipuan terhadap fakta. raja tidak Di sana pernah beriman Nawawi. melakukan Ya, perkara-perkara Bukit Gelugor tak yang bagi tidak jalan. Menyeleweng adil. Dewan Tasik Rakyat Gelugor Agama tak bagi jalan. salah ni. Dilayan, telah dilayan dengan sama adil. Kita melihat program-program kebajikan, program-program pendidikan, kesejahteraan dan keselamatan, kemakmuran dan kekayaan telah dinikmati dan dirasai oleh sekalian rakyat kita. Minta laluan Oleh yang demikian, saya seru dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang Ahmad Tasik Gelugor. Saya tak bagi laluan. Sebentar ya, Ahmad. Point of Point of order. order. Point of order. Ya. 36-12 36-12 mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan. Ini berkaitan dengan hukum hakam.
Kalau kita bercakap tentang ayat ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum, kita kena syarah betul-betul. Sebab ketaatan pada Allah dan Rasul itu adalah bersifat mutlak. Sedangkan ketaatan pada ulul amri muqayyad. Dia adalah bersyarat. Jangan kita main tu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan main. Saya faham. Jangan main ni agama, jangan kalau saya tak faham jangan cakaplah. Saya faham. Tolong kalau tak faham jangan ni. Ni mengelirukan. Saya kalau faham. tak faham, tak Okey, belajar, duduk. belajar. Okey, ini floor saya. Duduk, ni floor saya. Itu adalah tafsiran yang difahami oleh Sepang. Itu bukan Dan banyak tafsiran lain yang menjelaskan itu duduk ni floor saya. Duduk ni floor saya. Salam duduk. Salam duduk ni floor saya. Taat kepada ulil amri. Ulil amri adalah pemerintah. Pemerintah yang sentiasa menyeru manusia supaya buat kebaikan. Tolong buktikan adakah raja kita, sultan kita yang tidak hina dan tidak pelekeh pernah seru kepada rakyat untuk buat kemungkaran dan keburukan. Jadi Tuan Speaker, saya ingin mengambil kesempatan ini mewakili suara-suara rakyat di bawah sana yang menyatakan bahawa mereka taat kepada pemerintah dan mereka benci kepada orang yang sentiasa memperlekehkan dan mendatangkan fitnah kepada raja kita. Ya, kalau terus point of order lagi Muhammad. Ya, Tasik Logo. Okey, terima kasih Tuan Musi, terima kasih Tuan Speaker. Bagi mengatasi masalah-masalah seperti ini, saya nak mencadangkan kepada kerajaan supaya pengajaran mata pelajaran sejarah, akhlak dan civic dengan penerapan roh cintakan negara, berkasih sayang, hormat menghormati dilaksanakan di semua peringkat pendidikan, termasuklah kepada guru-guru yang akan mengajar mata pelajaran yang berkenaan, daripada peringkat sekolah rendah sampai ke universiti dan semua aliran pengajian dan pusat pengajian kerajaan ataupun swasta. Jadi mata pelajaran ini akan dapat membentuk nilai-nilai murni semula kepada rakyat di Malaysia. Yang kedua, Tuan Speaker, saya mencadangkan supaya program integrasi nasional perlu diperhebatkan khususnya oleh Jabatan Perpaduan Negara dan program National Reconciliation perlu dilaksanakan berteraskan prinsip-prinsip wasatiyah. Yang ketiga, saya mencadangkan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang engkar tegar yang perlu diambil dengan segera, termasuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih berkesan bagi membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang isu kesejahteraan dan kesihatan rakyat. Tadi banyak ahli-ahli yang berhormat membincangkan tentang penyakit-penyakit kronik yang sedang dihadapi oleh rakyat di negara kita. Memang penyakit-penyakit kronik ini nampaknya begitu mengancam dan ancamannya begitu berat kepada perkembangan negara kita, di mana kalau kita melihat kos perbelanjaan perubatan yang ditanggung oleh kerajaan akan terus meningkat, produktiviti rakyat akan menurun dan menggugat hasrat untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Kesejahteraan, kualiti kehidupan rakyat juga akan menurun. Bilangan kematian pada usia muda akan meningkat dan bahaya untuk masa depan negara kita. Kita sedar bahawa punca-punca ini adalah berlaku kerana gaya hidup rakyat kita, makan tak berjaga, tidur kerja tak terurus dan pengetahuan tentang diet yang terlalu kurang. Persoalannya, apakah program-program yang berkesan dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Keluarga dalam menangani isu bertambahnya fenomena ini? Oleh itu saya cadangkan kerajaan pusat dan kerajaan tempatan perlu mengawal dan mengkaji tentang gerai-gerai dan restoran-restoran di Malaysia ini yang dibuka sehingga waktu pagi. Di Kuala Lumpur saja ada lebih kurang 3,000 buah gerai dan restoran yang dibuka sehingga ke pagi. Di bandar-bandar lain dalam negara kita juga begitu sedemikian keadaannya. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat budaya makan pada waktu tengah malam sampai ke pagi perlu dikikis dan juga rakyat perlu diberikan pendidikan dan kesedaran tentang bahaya diet yang tidak terurus.
Oleh yang demikian juga, pendidikan kesihatan dan penjagaan diet mesti dibudayakan. Saya mencadangkan kepada kerajaan pusat dan kerajaan tempatan agar mewujudkan iklan-iklan di billboard yang memberikan ataupun menarik awareness dengan izin satu kepedulian rakyat terhadap bahayanya penyakit diabetik, jantung dan sebagainya. Kalau di kotak-kotak rokok kita boleh iklankan gambar-gambar hati jantung yang rosak, maka elok juga kalau kita buat billboard-billboard yang besar-besar dan kita tunjukkan tentang kesakitan dan juga kemerbahayaan penyakit-penyakit seperti kencing manis dan sebagainya. Dan saya mencadangkan amalan bersenam perlu menjadi sebahagian daripada aktiviti tetap di tempat kerja dan diwajibkan sebelum memulakan sesi kerja dan dilengkapkan dengan peralatan-peralatan bersenam yang berpatutan. Untuk tujuan kesejahteraan rakyat juga, saya ingin membawa satu cadangan kepada kerajaan dan sebelum itu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kementerian-kementerian yang terlibat kerana begitu prihatin kepada rakyat yang miskin, terutama sekali yang miskin tegar, sehingga kita dapat memberikan bantuan sampai kepada peringkat akar umbi. Namun begitu, kerajaan menggunakan satu mekanisme melalui senarai e-kasih. Sebenarnya senarai e-kasih yang sudah mungkin berusia lebih daripada 5 tahun perlu disemak semula kerana ada ahli-ahli yang menerima bantuan daripada kerajaan melalui senarai e-kasih ini sudah pun terkeluar daripada syarat-syarat e-kasih di mana pendapatan mereka sudah melebihi RM750. Jadi kita tidak mahu penerima-penerima berulang dan seterusnya mereka merasakan seperti mereka terus-menerus layak mendapat bantuan daripada e-kasih. Yang seterusnya, penyelarasan dari segi kementerian dan juga jabatan-jabatan perlu dilaksanakan supaya tidak memberikan bantuan yang sama kepada penerima yang sama dan berulang beberapa kali. Sebagai contohnya, apabila kita memberikan bantuan untuk membaiki bumbung rumah, kita utamakan senarai penerima e-kasih. Tetapi agensi yang memberikan bantuan tersebut pun banyak juga. Ada yang datang dari RISDA, ada yang datang dari KKLW, ada datang daripada ICU dan macam-macam lagi. Tapi diterima oleh seorang penerima yang sama daripada senarai e-kasih. Namun begitu, usaha yang telah dilaksanakan ini amat dipuji. Keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam membelanjakan pendapatan negara bagi membantu rakyat yang miskin dan memerlukan ini amat dipuji sama sekali. Inilah konsep kebajikan yang telah diterap dan diamalkan dalam kerajaan Barisan Nasional, tetapi tidak dalam kerajaan PAS yang hanya berslogan negara berkebajikan tetapi nampaknya tidak ada apa-apa yang dapat dibuat. Tuan Speaker, perkara lagi yang saya ingin tumpukan untuk maksud kesejahteraan rakyat ini ialah tentang fokus kerajaan kepada golongan pertengahan umur antara 25 sehingga 40 tahun kerana golongan pertengahan umur ini amat-amat memerlukan peluang pekerjaan yang baik, rumah mampu milik dan juga peluang untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti pinjaman dan sebagainya. Sekarang ini kita melihat tumpuan yang kita berikan banyak kepada golongan-golongan miskin tegar, golongan-golongan pelajar, tetapi kita terlupa kepada golongan pertengahan umur dan juga golongan berpendapatan di peringkat pertengahan. Kita tumpukan kepada warga emas, tetapi kita terlupa kepada golongan-golongan ini sehingga mereka merasakan seperti kita tidak memberikan perhatian kepada mereka. Tuan Speaker, saya ingin meneruskan ucapan saya ini berkenaan dengan isu-isu tempatan. Saya ingin menarik perhatian SPNB khususnya berkenaan dengan isu perumahan Taman Sejahtera di Teluk Air-Tawar, Butterworth. Skim perumahan ini telah dimajukan pada sekitar tahun 1994 oleh satu pemaju yang dilantik. Namun pemaju ini telah lari dan syarikatnya telah pun diwanap. Projek tergendala sehingga tanah dan projek ini diletakkan di bawah Jabatan Insolvensi sekarang. Berbagai usaha telah dilakukan termasuk kita minta SPMB masuk campur tangan dan membantu. Alhamdulillah,
Terima kasih kerana pihak SPMB telah membantu dan membina semula rumah tersebut. Namun begitu masalahnya ialah rumah itu tidak dapat diserahkan kepada pembeli-pembeli asal kerana masalah pemilikan tanah dan juga beberapa hal yang berkait dengan jabatan insolvensi. Dan pembeli-pembeli terpaksa membayar dengan harga yang lebih mahal dan mereka membayar dengan bayaran yang berganda. Jadi oleh yang demikian, kesulitan rakyat ini amat dikesali dan kita mohon supaya kerajaan khususnya agensi iaitu SPMB dan juga Jabatan Insolvensi mengambil inisiatif drastik segera untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah dialami oleh pembeli-pembeli rumah di Taman Sejahtera Teluk Air Tawar ini. Kerana mereka juga telah pun dikenakan potongan gaji oleh pihak-pihak bank di mana mereka membuat pinjaman tersebut. Seterusnya, Yang Berhormat Tuan Speaker, isu pengekalan pangkalan TUDM Butterworth. Dimaklumkan bahawa ada usaha-usaha untuk memindahkan pangkalan TUDM Butterworth ke kawasan lain. Pangkalan TUDM Butterworth berusia 72 tahun. Daripada 1941 yang diasaskan oleh kerajaan British sampailah sekarang ini pada tahun 2013 pangkalan tentera udara TUDM Butterworth tetap berada megah dan segak di sana. Cadangan untuk memindahkan pangkalan TUDM ini jika dibenarkan maka akan menjejaskan kedudukan keselamatan dan agihan demografi penduduk yang tidak seimbang apabila tapak pangkalan yang ditinggalkan itu dibangunkan sebagai kawasan perumahan mewah dan berharga tinggi. Apatah lagi kedudukannya juga adalah berhampiran dengan kawasan cadangan untuk kerajaan negeri membina terowong daripada Bagan Ajam ke Tanjung Tok Kong. Pembangunan perumahan mewah di tapak berkenaan tidak akan menguntungkan rakyat tempatan. Sejumlah lebih kurang 3,000 orang anggota dan ahli keluarga akan berpindah ke kawasan lain. Sudah barang pasti ia akan memberikan impak pembangunan sosial ekonomi yang merosot dan struktur demografi penduduk di kawasan berkenaan akan menjadi tidak stabil. Saya berpandangan bahawa TUDM perlu diperkasakan dan bukan dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, gulung. Ada satu saja akhir untuk saya gulungkan, iaitu berkenaan dengan isu pencemaran najis khinzir di Sungai Kereh dalam Parlimen Tasik Glogor. Kawasan ini kawasan yang terjejas dengan pencemaran najis khinzir lebih kurang 20 tahun yang lampau sehingga sekarang belum ada satu penyelesaian yang konkret di mana kawasan itu adalah kawasan-kawasan pertanian padi yang melibatkan kampung pokok tampang, pangkalan batu, air melintas kecil dan air melintas besar, pematang berangan dan keluasan sawah terlibat 351 hektar dengan jumlah petani yang terlibat 227 orang. Kesan yang berlaku ialah tanah yang sudah hilang kesuburan, padi yang tidak ada isi, karah padi, bena perang dan sebagainya. Dan yang paling menyedihkan ialah kesan kepada petani, kebanyakannya adalah orang-orang Islam. Boleh dikatakan 100% orang-orang Islam. Mereka mengalami penyakit-penyakit kulit dan mereka sentiasa berada dalam keadaan keliru sama ada mereka berada dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Saya juga ingin menyentuh bahawa Jawatan Kuasa Syariah Negeri Pulau Pinang pernah mengeluarkan satu keputusan bahawa air ataupun keadaan sawah mereka adalah tercemar dan tidak sah untuk orang-orang Islam yang menggunakan air dalam kawasan sawah itu apabila terkena kepada badan mereka. Oleh yang demikian, saya memohon kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, agar dapat memantau perkara ini dan mengambil tindakan yang drastik serta berkesan, selesaikan masalah ini selama-lamanya dan dengan kerjasama kerajaan negeri, termasuk memindahkan semua ladang-ladang dan kandang-kandang khizir daripada Kampung Selamat ke tempat lain yang lebih sesuai. Semoga kita mengharapkan
rakyat kita akan dapat merasai satu kesejahteraan kehidupan yang selesa dan mencari kehidupan yang baik dalam negara yang aman dan damai ini. Terima kasih, Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih.